Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 3 yang terdiri daripada Muhammad Alif bin Muhammad Saufi, Siti Fatimah Az-Zahra binti Rosri dan Nurin Atira binti Muhammad Syafi telah ditugaskan untuk menilai secara kritis dan kreatif satu isu kontemporari dalam tamadun. Jadi, kami memilih tajuk ke-12 berkaitan bahaya fahaman liberalisme. Terlebih dahulu, kita akan bergerak kepada pengenalan fahaman liberalisme. Maksud liberal dan liberalism. Perkataan liberal berasal daripada perkataan Latin iaitu liber yang bermaksud bebas atau bukan hamba. Manakala liberalism ialah falsafah yang meletakkan kebebasan individu sebagai nilai politik tertinggi. Liberal dan liberalism merupakan dua perkara yang berbeza, di mana liberal bermaksud individu atau golongan yang menerima fahaman liberalism. Manakala liberalism pula adalah sejenis fahaman, pemikiran dan ideologi. Tokoh liberalism. Antara tokoh yang memperjuang pemikiran liberalism adalah Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Mereka berdua memperjuangkan fahaman liberalism jenis sosialis pada akhir abad ke-19. Sejarah liberalism. Titik permulaan sejarah pemikiran fahaman liberalism dikenal pasti bermula di Eropah sekitar abad ke-16. Ianya bermula apabila pihak gereja dilihat mengeksploitasi agama dengan melakukan penindasan ke atas rakyat. Justru pemimpin Renaissance bangkit menyemarakkan penentangan dengan hujah mempersoal tindakan gereja dengan pemikiran logik dan rasional. Penentangan terhadap gereja telah berkembang pesat ke seluruh pelosok Eropah hingga ke Amerika. Ia berkembang selaras dengan perjuangan demokrasi, fahaman persamaan semua agama, persamaan hak lelaki dan perempuan serta mempromosi hak kebebasan mutlak atas nama hak asasi manusia. Bermula di sinilah fahaman liberalism terus berkembang hingga ke hari ini. Faktor penularan fahaman liberalism. Yang pertama, faktor kemajuan dan pemodenan. Pihak liberal meluaskan agenda mereka dengan mengumpan masyarakat mengenai kemajuan dan pemodenan. Menurut tokoh Muhammad Raza Idris, fahaman liberal adalah fahaman yang berkait rapat dengan gerakan modernisme. Gerakan ini merupakan idea untuk membebaskan masyarakat dengan kongkongan adat resam dan tradisi yang dianggap sebagai penghalang kepada kemajuan. Dakwah mereka ini menarik perhatian rakyat untuk menerima fahaman ini. Yang kedua, kekurangan ilmu akidah. Kekurangan ilmu akidah dalam kalangan masyarakat memudahkan fahaman ini disebar dengan menggunakan hujah logik akal. Idea kebebasan mutlak yang dibawa mereka secara langsung dan tidak langsung telah menolak Al-Quran dan hadis kerana berpendapat ianya ketinggalan zaman. Propaganda ini bertujuan untuk merosakkan keutuhan ajaran Islam yang telah meletakkan kebenaran dan autoriti ilmu sebagai asas utama kepada akidah, syariah dan akhlak. Yang ketiga, kebebasan memberi pendapat. Kebebasan memberi pendapat atau berijtihad yang dilaungkan oleh golongan liberal juga menarik perhatian masyarakat. Golongan ini memperlihatkan kepada masyarakat awam bahawa apa yang dilakukan oleh mereka mampu menjadikan agama Islam dipandang mulia di sisi masyarakat bukan Islam, selain selari dengan perkembangan kontemporari. Sebagai contoh, JIL mengemukakan 4 agenda utama yang diperjuangkan iaitu sistem politik, toleransi agama, emansipasi wanita dan kebebasan berpendapat yang ditekankan oleh mereka bertujuan memuliakan dan memartabatkan kembali agama Islam yang kini dianggap sebagai pembela keganasan oleh masyarakat non-Muslim.
Di ayat ini mudah merasuk ke dalam jiwa masyarakat yang kurang ilmu agama tetapi ingin menjadi pembela agama. Yang keempat, jaringan internet dan buku. Gerakan pelampau Islam liberal menyebarkan agenda mereka melalui jaringan internet dan kemasukan buku-buku fahaman ini dari luar negara. Kegiatan ini dipelopori oleh individu dan kumpulan tertentu yang berfahaman liberal. Islam liberal turut didokong oleh mereka bukan Islam dan ini menyebabkan fahaman mereka sukar dibendung oleh pihak berkuasa serta pihak agama di Malaysia. Baiklah, saya akan menerangkan tentang jenis liberal. Jenis liberal terbahagi kepada dua, iaitu liberal klasik dan liberal moden. Liberal klasik terbahagi kepada dua juga. Yang pertama, orang yang memiliki harta yang banyak akan menjadi orang yang berpengaruh. Maksudnya di sini, orang yang kaya akan memberi pengaruh yang besar kepada pengikut-pengikut fahaman liberal ini. Seperti kalau orang kaya tu mengeluarkan sebarang fahaman baharu, jadi fahaman itu automatik akan diterima oleh orang ramai yang mengikut fahaman liberal ini. Seterusnya, setiap individu mempunyai fikiran yang tersendiri dan akhirnya akan menghasilkan fahaman yang baharu. Kat sini kita akan melihat setiap individu akan memiliki pandangan atau fikiran dia terhadap fahaman liberal ni dengan tersendiri. Akhirnya mereka akan membentuk fahaman yang baharu dan akan menyebarkan fahaman tersebut kepada ahli-ahli pengikut liberal ini. Seterusnya, saya akan pergi kepada liberal moden. Liberal moden, fahaman yang direka atau dibentuk akan diikut oleh pengikutnya. Tiada lagi perbezaan darjat dan fahaman liberal moden ini tidak mengubah fahaman liberal klasik tetapi akan membentuk fahaman baru. Okey, saya akan jelaskan satu persatu. Tiada lagi perbezaan darjat. Jika dilihat pada liberal klasik, perbezaan darjat menjadi salah satu keutamaan. Jika seseorang itu memiliki harta yang banyak atau daripada golongan bangsawan, pemikiran atau fahaman yang dibuat oleh golongan itu akan diterima oleh golongan lain dan secara automatik 100% akan diterima oleh oleh ahli fahaman liberal ini. Tetapi pada liberal moden tiada lagi perbezaan darjat. Semua fahaman yang dibentuk akan diterima oleh pengikut-pengikut liberal ini. Poin yang seterusnya tidak mengubah fahaman liberal klasik tetapi akan membentuk fahaman baharu. Maksudnya di sini, liberal moden tidak mengubah konsep atau konten yang telah ada pada liberal klasik tetapi memperbanyakkan lagi dan membentuk fahaman baharu serta menyebarkannya. Seterusnya saya akan terangkan tentang kesan fahaman liberal. Yang pertama, kesan terhadap ekonomi. Jika sesebuah negara itu mengamalkan ekonomi mengikut fahaman liberal, iaitu ekonomi kapitalis yang banyak menjurus ke arah liberal. Sistem ekonomi kapitalis iaitu sistem ekonomi yang menyatakan harta awam adalah hak milik kerajaan. Sedangkan harta awam atau public properties ini adalah hak milik semua orang yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dibahagi keuntungannya dengan sama rata. Tetapi dengan sistem ekonomi kapitalis ini, keuntungan itu hanya dikaut oleh syarikat ataupun ekonomi hanya dikaut oleh pihak kerajaan dan tidak diagihkan kepada rakyat mengikut jumlah yang sewajarnya. Dan yang terakhir, mengamalkan perdagangan bebas yang merupakan satu helah untuk mengaut keuntungan secara berlebihan. Okey, mengamalkan perdagangan bebas iaitu tidak ada unsur mengharamkan riba dan sebagainya. Sebenarnya ini adalah salah satu helah untuk mengaut keuntungan secara berlebihan kepada syarikat penjual tersebut dan akan merugikan para pengguna dan juga para pembeli.
Hal ini saya simpulkan dapat menjatuhkan ekonomi negara kerana merugikan dan mengeluarkan banyak duit negara ke arah benda yang tidak baik, ke arah melabur kepada negara dengan unsur yang tidak baik. Seterusnya dari segi politik, keadaan negara kucak-kacir. Hal ini kerana apabila wujudnya fahaman liberal ini, orang akan mula bercelaru fikirannya sama ada fahaman ini betul atau tidak, dan juga keadaan politik semasa juga akan menjadi kucak-kacir. Sebagai contoh, ahli fahaman liberal ini akan membuat rusuhan, membuat kacau dan akan memberitahu semua orang bahawa fahaman dia adalah fahaman yang betul. Jika orang tidak menerima pendapat mereka, mereka akan mengadakan rusuhan berleluasa, rusuhan yang tidak sihat dengan merosakkan harta benda awam dan akhirnya akan menyebabkan keadaan negara akan menjadi kucak-kacir. Dari segi sosial pula, yang pertama keruntuhan akhlak dan akidah. Dekat sini saya tekankan kenapa runtuhnya akhlak dan akidah. Kerana fahaman liberal menghalalkan hubungan sejenis, pendedahan aurat, minuman keras secara terbuka dijual kepada semua peringkat umur dan juga pergaulan yang sangat bebas. Idea secularism ini adalah idea kebebasan yang mula diterima oleh semua rakyat kerana melihat idea secularism ini memudahkan mereka. Pada masa sekarang, para remaja akan mudah terpengaruh kerana mereka inginkan kebebasan. Jika dilihat dalam agama Islam melarang tentang pendedahan aurat. Tetapi dengan idea secularism ini, mereka menyatakan bahawa mendedahkan aurat tidak salah. Melakukan hubungan sejenis tidak salah. Tetapi yang sebenar-benarnya adalah perbuatan seperti itu adalah perbuatan terkutuk dan dilarang oleh agama. Baiklah, kalau ada kesan buruknya, mesti ada cara mengatasinya. Saya senaraikan 4 cara mengatasinya. Yang pertama, pihak kerajaan dan badan dakwah mengadakan kempen atau ceramah tentang bahaya fahaman liberal. Dengan adanya kempen ini, barulah rakyat negara ini sedar bahawa fahaman liberal ini adalah fahaman yang salah dan sekaligus akan menyebabkan semangat ataupun semangat dan juga keinginan inquiry dalam diri masyarakat untuk menyiasat tentang sesuatu fahaman tersebut, sama ada fahaman tersebut benar atau salah, dan adakah fahaman tersebut mengikut jalan yang diredoi oleh Allah atau tidak. Selain itu, mendekatkan diri kepada Allah. Apabila kita sudah merasakan bahawa ramai yang sudah terpesong akhlaknya, akidahnya, tamadun pun semakin runtuh. Jadi kita sebagai umat Islam mesti mendekatkan diri kita dengan Allah dan menjadikan Quran sebagai panduan hidup. Jika seseorang itu menjadikan Quran sebagai panduan hidup, nescaya hidup mereka akan dijaga dan insya-Allah akan dilindungi. Seterusnya, kita bergerak kepada contoh isu liberalism yang dapat dilihat berlaku di dunia dan di Malaysia. Isu pertama berkenaan feminism atau disebut sebagai prinsip persamaan jantina. Prinsip liberalism ini menekankan bahawa wanita berhak menentukan nasibnya sendiri dan wanita juga berhak menentukan corak kehidupannya sendiri dan tidak memerlukan sebuah kehidupan berkeluarga. Secara ringkasnya, golongan feminis ingin menyuarakan hak kebebasan golongan wanita. Misalnya dalam bidang politik, mereka menginginkan agar wanita juga diberi peluang untuk
menguasai bidang politik di negara, bukan sahaja dikuasai oleh golongan lelaki. Selain itu, golongan ini juga mempersoalkan perkahwinan remaja yang dilihat pernah menjadi satu isu yang hangat di Malaysia. Malahan, golongan ini juga ingin melakukan perubahan-perubahan hukum syariat yang berkaitan dengan perkahwinan, keluarga dan pewarisan pusaka. Kita lihat dalam aspek pewarisan pusaka, jika dalam Islam, lelaki akan dapat 2 bahagian daripada harta pusaka, manakala wanita akan mendapat 1 bahagian daripada harta pusaka. Namun, golongan feminisme ini menuntut agar pembahagian harta pusaka itu dibahagikan sama banyak mengikut gender. Maksudnya di sini, lelaki akan mendapat 1 bahagian daripada harta pusaka dan wanita akan mendapat 1 bahagian daripada harta pusaka. Keinginan ataupun hak yang disuarakan oleh golongan feminisme ini bertentangan dengan syariat Islam. Seterusnya, kita bergerak kepada tuntutan seksualiti bebas atau dikenali sebagai LGBT. Golongan liberalisme amat menyokong dan memberi pendedahan kepada masyarakat berkaitan golongan LGBT. Misalnya, kita dapat lihat pada hari ini, mereka semakin berani mendedahkan golongan LGBT atau memperkenalkan golongan LGBT melalui aplikasi media sosial seperti Instagram, Twitter, YouTube dan lain-lain. Mereka mahu mengiktiraf golongan lesbian, gay, biseksual dan transgender ini kerana mereka tidak mahu golongan ini didiskriminasikan. Malahan, kumpulan liberal ini juga sanggup membelakangkan pelbagai status quo semata-mata untuk merealisasikan agenda songsang mereka. Jika kita lihat, tuntutan seksualiti bebas ini juga amat berkait rapat dengan golongan feminisme yang saya terangkan sebentar tadi. Kedua-dua golongan ini memperjuangkan antara satu sama lain. Seterusnya, kita pergi kepada pelaksanaan hudud. Seperti mana yang kita tahu, Malaysia pernah menjadi hangat tentang isu berkenaan kontroversi pelaksanaan hudud. Mengapa puak liberalisme ini menolak pelaksanaan hudud di Malaysia? Kerana mereka beranggapan bahawa Islam sebagai agama yang ganas dan tak berperi kemanusiaan. Dan mereka juga bimbang pelaksanaan hudud ini akan mengganggu hak asasi individu yang berkaitan. Sebagai contoh, hukuman memotong tangan terhadap mereka yang mencuri. Hukuman hudud ini pernah menjadi satu isu hangat kerana puak-puak liberalisme ini mempersoalkan berkenaan hukuman ini yang dilihat terlalu kejam. Walhal, jika kita lihat dari sudut Islam, terdapat pelbagai syarat ataupun tapisan untuk menentukan hukuman ini kepada seseorang pesalah. Tapi puak liberalisme ini melihatkan hukuman ini sebagai sesuatu yang tidak rasional untuk dijalankan di Malaysia. Tambahan pula, pelaksanaan hudud ini hanya berkuat kuasa kepada mereka yang Muslim sahaja. Namun, terdapat juga golongan bukan Muslim yang turut mempersoalkan pelaksanaan hudud ini dijalankan di Malaysia. Malah, ada juga golongan yang menolak hudud kerana berpendapat negara kita adalah negara sekular. Jika kita lihat pada hari ini, cabaran umat Islam dulu dan kini
dan akan datang sentiasa menjadi polemik yang berterusan. Bermaksud di sini, cabaran umat Islam tidak akan putus hingga ke akhir zaman. Oleh sebab itu, pegangan akidah yang kukuh adalah sangat penting dalam jiwa Muslim pada masa kini. Untuk mendapatkan pegangan akidah yang kukuh, kita perlu menghadiri majlis-majlis ilmu, mendampingi ulama. Justru, negara dan masyarakat perlu berganding bahu menangkis fahaman liberalisme dalam kalangan masyarakat, lebih-lebih lagi oleh umat Islam. Umat Islam perlu berganding bahu menangkis fahaman ini agar dapat menegakkan Islam pada tempat yang betul. Sebelum saya mengakhiri pembentangan ini, mari kita sama-sama menghayati terjemahan surah Al-Imran ayat 139. Dan janganlah kamu merasa lemah dalam perjuangan mempertahan dan menegakkan Islam. Dan janganlah kamu berduka cita terhadap apa yang akan menimpa kamu, padahal kamulah orang-orang yang tertinggi mengasuh dengan mencapai kemenangan jika kamu orang-orang yang sungguh-sungguh beriman. Jelas kita dapat lihat daripada terjemahan ayat yang disebutkan tadi, umat Islam tidak seharusnya gentar dan takut sekiranya mereka ditentangi oleh puak-puak yang menentang Islam ini. Kerana perjuangan menegakkan Islam pada tempat yang betul itu adalah satu perjuangan yang benar. Sekian, terima kasih.